Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Pelbagai agensi komited membantu Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB yang diaktifkan sejak 18 Mac lalu. Pusat tersebut menyelaras operasi Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan wabak COVID-19. Di Pasir Mas, PKOB beroperasi di Pejabat Tanah dan Jajahan dengan pelibatan Pejabat Kesihatan, Angkatan Pertahanan Awam APM, Rela serta Majlis Daerah Pasir Mas. Ketua Jajahan Pasir Mas merangkap pengerusi PKOB Jajahan, Nik Muhammad Nur Ni Ishak berkata, pusat kawalan ini beroperasi setiap hari termasuk hujung minggu. 5 hingga 6 pegawai bertugas mengikut giliran yang ditetapkan. Segala maklumat dan aduan disalur ke pusat ini untuk tindakan segera. Alhamdulillah kami telah banyak menyelesaikan masalah-masalah aduan rakyat seperti keputusan bekalan makanan oleh orang-orang yang terjejas akibat daripada PKP ini. Kami boleh bantu, kami sentiasa memberi bantuan melalui saluran penghulu dan penggawa. Beliau meninjau operasi PKOB di Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas Kelantan yang turut dihadiri Setiausaha Majlis Daerah Pasir Mas Wan Nasir Wan Omar. Selain barangan keperluan harian, lampin pakai buang dan susu formula bayi antara yang diagih kepada penduduk yang memerlukan. Kami turut meninjau operasi di Pasar Besar Bandar Tasik Raja yang menjadi tumpuan orang ramai untuk membeli barangan keperluan dapur bersama Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti DSP Muhammad Hamizi Abdullah. Jelas Nik Muhammad Nur, memasuki tahap 3 PKP, pematuhan peniaga dan orang ramai di jajahan ini meningkat sehingga 96%. Bagi memastikan kadar tersebut kekal meningkat, 60 anggota pasukan petugas khas yang dilantik menjalankan pemantauan bagi memastikan orang ramai mematuhi peraturan sekaligus mencapai sasaran sifar COVID-19 di kawasan ini. Hanya 1 kematian direkodkan di jajahan Pasir Mas setakat ini. Tambahnya dengan komposisi penduduk seramai 241,000 orang dalam keluasan 600 km kaki persegi menjadi cabaran besar bagi 200 anggota petugas termasuk polis dan tentera. Namun tidak mustahil sasaran itu mampu dicapai hasil kerjasama semua pihak. Jika sebelum ini tugas anggota Angkatan Pertahanan Awam APM lebih tertumpu kepada operasi menyelamat, bencana dan kecemasan, kini mereka turut menjadi wira barisan hadapan dalam usaha menyedarkan orang awam mengenai langkah-langkah pencegahan penularan wabak COVID-19. Pegawai APM Daerah Gua Musang Muhammad Yusalmi Muhammad Yusof berkata seramai 65 anggotanya terlibat dalam misi ini. Sepanjang tempoh penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan, pihak APM terlibat secara langsung dalam pengurusan COVID di lapangan. Jadi salah satunya kita buat pihak APM buat omnipresent untuk publik. Itu rondaan berkumpulan di kawasan yang dikenal pasti. Menjalankan tindakan yang pencegahan atau iaitu menasihati orang awam supaya tidak berkumpul atau melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan penularan wabak. Kita tak nampak virus tu, jadi agak mencabarlah. Jadi kita keselamatan kita sentiasa jagalah. Kalau sebelum ni tugasan harian kita pergi tangkap ular, kita nampak ular tu. Kalau macam ni, kita tak nampak virus, kita nampak. Jadi kita sentiasa berjaga-jaga. PPE kita lekatlah semua pakar. Lepas tu, dalam hari Jumaat, 3 hari bulan, dapat panggilan daripada pihak hospital bahawasanya pasien tu positif COVID lah. Lepas tu saya sama 2 orang anggota kita kena kuarantin selama 14 hari sepatutnya. Lepas tu buat saringan pertama, semua alhamdulillah lah negatif. Sepanjang tempoh PKP, kes seperti menangkap ular dan bantuan kecemasan kemalangan yang diterima APM Gua Musang menurun secara mendadak sehingga 90%. Walaupun krisis COVID-19 masih belum reda, namun ia bukanlah penghalang untuk petani di Kelantan meneruskan kegiatan pertanian demi kelangsungan hidup. Bagi penanam buah tembikai wangi di Pasir Mas, mereka bersyukur kerana masih mampu mengusahakan tanaman walaupun hasil tuaian kurang lumayan berbanding musim lalu. Faktor cuaca panas dan kering serta kekurangan air antara penyebab hasil tuaian tidak mencapai sasaran. Namun mereka masih berharap tuaian mereka dapat dipasarkan bagi memenuhi permintaan sepanjang bulan Ramadan nanti.
Jadi hasil tahun ini boleh katakan alhamdulillah berbanding dengan tahun lepas mungkin agak berkurang sikit. Walau macam mana pun dalam keadaan PKP hari ini kita dapat mengeluarkan hasil sebagaimana yang kita dapat lihat pada hari ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi kemudahan kepada kita para petani untuk mengusahakan dengan tidak ada gangguan daripada pihak berkuasa untuk kita menjalankan kerja-kerja untuk menguruskan ladang. Kita duk jangka dalam 80 metrik ton. Ni pikap pertama ni hari ni dalam 10 antara 20 ton. Hari ni nak bawa ke Kuala Lumpur. Kita ucap terima kasihlah pada pihak bahagian ambil tindak berat. Sebab seperti Datuk ni moga dia orang kawasan kita ni dia wakil-wakil mana-mana. Macam orang lain tak boleh nak gerak bebas gini. Tak boleh. Macam jabatan PAMA pun ada serta JPA, PAMA. Ada semua jabatan. Mereka menerima kunjungan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Cik Abdullah Maknawi pada Majlis Kutipan Hasil Projek Kelompok Pemulihan Tanah Terbiar Kampung Selo Telia, Pasir Mas, Kelantan. Ladang tembikau wangi seluas 7.8 hektar ini yang diusahakan 17 peserta turut ditanam dengan tanaman lain termasuk jagung dan labu manis. Projek yang diusahakan sejak 15 tahun lalu ini mendapat kerjasama agensi kerajaan termasuk Lembaga Pemasaran Persekutuan Farma yang menjalankan ladang kontrak. Sekian lintas langsung berita wilayah dari RTM Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.